Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita belajar tentang Google Form. Bagi yang dah tahu, kalau you salah tolong tunjukkan. Tapi kalau bagi yang tak tahu, ini adalah basic je. You tunjukkan apa yang basic je lah. Yang mana you tahu, you sharekan dengan sesama kita. Alright. Okay, first sekali, apa yang kita kena buat, kita kena buka kita punya email. Tak kisah sama ada email Gmail ataupun email yang MOEDL tu, boleh juga. Lepas tu bila dah buka email, macam you sekarang you buka Gmail you yang personal. Bila dah buka Gmail, pergi dekat yang sini, yang 9 butang ni, 9 titik ni, klik, kemudian scroll ke bawah, akan ada nampak doc, sheet, slide, keep, hangout, book, semua tu kan. Tapi kita klik dekat sheet. Alright. Kemudian akan keluar begini. Kita tak nak guna sheet, kita nak guna Google Form kan. So pergi dekat tiga garis yang kat hujung sebelah kiri ni, atas ni, klik, kemudian ambil form. Yang warna purple ni form, klik. Okay. Ini kita punya, inilah form macam you, inilah form yang bawah ni, form yang you pernah buat. Okay. Yang atas ni blank ni yang kosong lah. Lepas tu yang contact information, RSVP, party invite, teacher sign up, event registration ni, ini semua template yang memang Google bagi. Contoh macam kalau nak buat contact information, ambil je lah template ni, dah tak payah kita nak susah-susah nak buat yang baru kan. Tapi sekarang kita nak buat quiz, jadi kita nak buat soalan, jadi kita ambil yang blank, klik kat blank ni. Okey, bila dah klik kat blank, inilah rupa yang keluar. Dia memang akan jadi macam ni. Okey, so kat sini dekat untitled form ni, kita ubahlah tajuk kita punya soalan ni. Contoh macam you katakanlah macam you nak buat soalan tentang tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Ni kita mana? Okey, tambah dan tolak. Kemudian dah settle kat situ, dah lah. Dia akan auto keluar kat sini. Alright. Lepas tu benda ni, Google Form ni, dia akan auto save tau. Ni all changes save in drive. Dia akan auto save dekat dalam drive email kita tu. Okey, sekarang ni pergi dekat question ni, inilah yang terpapar yang kat depan ni. Inilah soalan-soalan yang kita akan ubah, kita akan buat untuk murid. Respon adalah respon di mana kita akan terima, kita akan tahu berapa orang murid yang dah jawab kita punya soalan tu. Okey. Kemudian yang ini, yang gambar watercolor ni, customize theme. Customize theme ni kalau klik dia akan keluar benda ni. Okey. Header apa? Header adalah gambar kat atas ni. Kalau tak nak pun tak apa, biar je kosong macam ni. Kalau nak tambah header, dia akan jadi macam ni yang you buat max biru kat atas ni, dia akan ada gambar ni. So nampak cantik kan. So kalau nak buat header, klik je choose an image. Kemudian dia akan terus pergi theme yang Google memang dah sediakan. Google yang memang ada sediakan theme ni untuk header. Kalau nak pilih dari sini terus boleh je. So katakanlah nak pilih yang gambar buku ni, klik insert, dia akan terus keluar kat sini. Alright. Tapi let's say katakanlah tak nak guna image, tak nak guna header yang Google sediakan, klik je kat sini, choose an image, upload. Tapi upload, dia akan browse daripada kita punya file dalam komputer. Kalau dalam komputer kita tak ada gambar header, kita kena download dulu daripada Google. Contoh, katakanlah you dah pergi Google kan, type lah edition. Contoh, pergi kat image. Oh, tak cantik lah pula kan.
Ni boleh lah ni. Cantik juga. Boleh lah ni. Okay. Right click kat image ni. Lepas tu save image as. Save lah dalam mana-manalah file korang. Tapi ni web tak mau. Sebab pastikan image tu di save dalam PNG ataupun JPEG. Ilah mengacau betul ni. Ni. Nanti. Okay, ni cantik. Ataupun ni pun cantik. Save image as. Lepas tu masuk je dalam file yang senang korang cari lah. Okay, pergi balik dekat tadi, tambah dan tolak tadi. Kita nak upload kan, pakai file yang kita, pakai header yang kita nak pilih sendiri. So, browse. Pilih yang tadi. Mana tadi? Ni atas. Okay, so dia akan terus auto pergi kat sini. Lepas tu klik done. Okay, tada! Dah keluar macam tu matematik kan. Okay, comel sikit. Kemudian, bila kita dah klik, kita dah pilih header. Contoh header ni warna kuning. Nampak tak? Theme color ni dia terus berubah. Dia berubah ikut kita punya header. Tapi kalau kita tak suka warna kuning ni, boleh je pilih warna lain. Warna biru ke, macam ni juga biru, purple ke, blue black ke, merah ke, maroon. Okay, tak kisah, mana-mana pun boleh ikut cita rasa sendiri. Kalau tak ada kalau color kat sini tak ada yang memikat hati, klik tambah ni, dia akan keluar macam ni. Ataupun lah nak warna apa, warna purple ke, warna pink ke. Contoh je buat warna pink, purple lembut. Add. Lepas tu klik add. Jadi pink. Okey kak, comel kak. Tapi tak cantik lah. Warna ni juga cantik. Okey. Lepas tu ini untuk yang garisan atas ni. Yang bawah ni background color adalah yang tu, yang belakang. Okey, ubah macam tu. Okey. Font terpulang. Font ada basic yang biasa ni, tambah tolak ni. Kalau yang macam ni, pening pula budak membaca kan. Kalau yang begini, ni formal. Okeylah, okey lagi. Yang ni playful ni pun cantik. Okey. Sekarang kita buat playful. Ju pilih font style playful. Okey, habis dekat sini. Habis dekat customize theme. Sekarang gambar mata ni, gambar mata yang kat atas ni, ini untuk kita preview apa yang kita dah buat. Contoh, klik Ju klik preview. Dia akan buka open, dia akan open new tab. Dia akan inilah macam inilah budak akan nampak kita punya apa namanya? Kita punya besar sikit. Kita punya form. Alright. Okay, yang ni boleh buang terus. Okay. Besarnya. Okay. Alright. Sekarang theme sudah. Yang ini setting. Yang setting ni boleh klik. Kemudian okay, general, kita nak collect tak email address budak-budak? Kalau tak nak, tak payah tick, biar je untick macam ni. Lepas tu request sign in ni limit to one response. Limit to one response ni maksudnya kalau budak tu dah buat kita punya apa namanya tu, kita punya latihan, dia dah tak boleh buat lagi. Dia tak boleh nak perbetulkan. Macam Ju buat yang untuk tahun 6 minggu depan, Ju tak limitkan to one response sebab Ju ada bagi arahan kat situ, cari jalan kira sampai dapat jawapan yang betul. Sebab bila diorang dah jawab, diorang akan nampak jawapan diorang salah ataupun betul. Let's say kata kalau jawapan diorang salah, diorang tahu jawapan yang sebenarnya apa. Okay, so Ju tak limitkan ni pada one respond. Tapi let's say katakanlah nak buat soalan objektif, nak limit to one respond boleh, tak ada masalah.
Okay, respondent can edit after submit. Dia boleh edit tak lepas submit? Kalau macam tu, you tak buat, you tak edit kan? Ataupun kalau nak buat pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, si murid, respondent can see summary chat tak? And text response. Kalau macam tu, you tak buat, you tak tick kan? La ilaha illallah, kenapa kamu ni? Ni. Nanti. Okay, sekarang presentation. Presentation, show progress bar, shuffle. Boleh juga nak show progress bar, shuffle question on order. Ni tak payahlah shuffle. Show link to submit another response. Okay. Okay. Lepas tu dekat quizzes ni, ini yang penting. Sekarang kita nak buat soalan kan. So, tikkan, hijaukan ni. Jadikan benda ni ke kanan supaya soalan kita nanti dia akan keluar sebagai soalan. Sebab bila kita tak tik, kita tak boleh nak masukkan jawapan sebenar untuk marking. Tapi bila kita tikkan dia sebagai quiz, kita boleh masukkan jawapan. Kemudian nanti sistem akan auto marking. Dan tu juga budak bila dah habis jawab, dia akan terus dapat jawapan. Terus dapat jawapan yang mana yang betul, yang mana salah. Lepas tu dia terus dapat markah. Okay. Alright. Lepas tu release mark. Okay. Immediate after each submission. Sebaiknya inilah. Okay. Kemudian respondent can see missed question. Okay. Correct answer, point value. Okay. Yang ni kebiasaan 3 ni. Lepas tu save. Okay. Okay. Tambah dan tolak dah tajuk. Kat sini masukkanlah arahan simple. Contoh jawapan, kalau macam Ju buat jawapan mesti ditulis dalam bukan yang kat depan ni, sama ada disediakan oleh Cikgu Jumairul, SK Taman Samudra. Alright. Okay, soalan 1. Nak buat soalan 1. Klik 1. Contoh 5 tambah 6. Tak payah 1 ni pun tak apalah. Bubuk no pun. Okay, 5 tambah 6 sama dengan Okey, berapa kan? Okey, yang kat sini kita boleh pilih multiple choice ke, checkbox ke. Multiple choice macam ni lah. Dia pamerkan semua. Contoh katakanlah sini 11, sini 12, 13, 14. Okey. Multiple choice dia akan keluar macam ni. Tapi kalau drop down, dia akan keluar begini. Kalau drop down, dia akan keluar begini. Ini drop down. Tapi kalau multiple choice tadi, dia akan keluar begini. Dia listkan semua jawapan. Kita klik je. Kalau drop down tadi dia petak, ada kotak, lepas tu kita klik baru jawapan yang lain tu keluar. So untuk objektif, Ju sarankan buat multiple choice macam ni. Okey. Okey, kemudian pilihan lain adalah kalau soalan subjektif, soalan kertas 2, eloklah short answer. Okey, short answer kat sini. Long answer paragraph tak payahlah kot. File out upload tak payah. Okey. Kemudian contoh kalau katakanlah short answer kat sini kan. Okey. Pastikan required ni di on kan. Sebab untuk pastikan murid mesti jawab semua soalan. Okey. Kat mana kita nak masukkan jawapan yang sebenar? Pergi klik dekat answer key. Nampak tak kat sini? Kat sini kita letak markah kita. Markah yang kita nak bagi dekat soalan ni. Contoh soalan ni Ju bagi 1 markah. Okey. Kemudian kat mana nak letak jawapan yang betul? Di sini. Correct answernya 5 tambah 6 11. Ada possible tak budak nak buat macam ni?
satu jarak satu. Tak mustahil juga. Ataupun budak buat 11. Dia eja. Ataupun dia eja 11. Macam tu. Kan? Katakanlah, kalaulah pemeriksa kata ini adalah betul, kita kena masukkan dalam skema jawapan kita. Ini skema jawapan. Kita kena masukkan dalam skema. Tapi sekarang ni, benda ni tak dikirakan. Kalau dalam peperiksaan, benda tu dikira ke? Kita pun tak tahu. Jadi, so letakkan ini je, 11. Okay. Lepas tu, klik done. Alright. Kalau macam yang multiple choice tadi, katakan kita pilih multiple choice. Pergi answer key. Mana tadi? Dan okey, katakanlah 10. Lepas tu klik bawah, add option tu 11. Add option lagi 12, 13. Okey. So, nak tahu, kita nak buat skema sekarang. Terus buat skema. Skema jawapan. Answer key 1 markah, 5 tambah 6, 11. Klik kat sini. Kemudian done. Okay. Okay. Let's say, katakanlah murid jawab. Mama. Okay, ya. Cucia. Tak. Okay, murid jawab 5 tambah 6, dia buat 10. Lepas tu dia submit. Dia terus dapat ni. Total point 0/1. Kenapa? Sebab 5 soalan ni dia jawab 10. Sebenarnya correct answer dia 11. Dia terus dapat kenapa dia salah, dia tahu terus. Mama, badai. Okey. Ju lupalah tadi, sepatutnya dekat sini. Mana tadi? Dekat sini sepatutnya kita tak terus dengan soalan. Sepatutnya kat atas ni kita terus buat letak nama dia dengan kelas dia. Macam mana nak dapat, nak tahu, nak masukkan nama dan kelas tu, kita pergi sheet yang sebelum, klik add ni, add tambah ni, tambah bulat ni, add question. Okey. Okey, dia akan keluar gini. So tulislah nama murid. Kalau macam Juju nak huruf besar, nak budak-budak tu tulis type huruf besar, so tulis kat sini. Okey, huruf besar, huruf besar. Kemudian kat sini short answer lah. Okey, klikkan required ni. Alright. Kemudian add section lagi, add question lagi, kelas. Okey, dekat kelas ni boleh buat multiple choice ataupun boleh buat checkbox. Terpulang. Kalau macam tu suka multiple choice. So dekat sini klik 1 IK ataupun 1 Ibnu Khaldun. Pergi bawah add option 1 Ibnu Battuta, bawah 1 Ibnu Majah, bawah lagi 1 Ibnu Sina. Okey, so nanti dia akan klikkan required juga. Okey, so nanti bila kita budak buka, dia akan nampak begini. Okey, nampak? So nanti dia akan klik lah isi nama dia. Lepas tu dia akan klik dia punya kelas. Alright. Okey, nampak tak? Nama kelas dan soalan dia bersambung. Macam mana kita nak buat sampai kelas je, lepas tu kita klik next. Soalan tak nampak lagi. Maksudnya dekat front page nampak 2 ni je. Lepas tu kena klik next, baru dapat soalan. Okey, macam mana nak buat? Kena buat macam ni. Next. Okey, pergi balik kat tempat tadi. Okey, nama kelas, lepas kelas kita nak next kan. Okey, klik kat kelas ni. Lepas tu klik ni, add section. Yang ni ada 2 bar ni. Okey, add section. Dia terus jadi gini. After section 1, continue to next section. Okey, nak tengok tak apa jadi kalau budak tengok. Okey. Okey, ni kan. Tanda ni.
tada, ada next. So maksudnya budak kena isi dulu ni satu Ibn Khaldun, klik next, baru dia nampak soalan. Ini macam ni kan comel sikit kan. Okey, jom sekarang kita pergi balik dekat yang kita buat tadi. Alright. Okey, kat sini bolehlah bagi arahan. Sila jawab semua soalan. Okey. Okey. So yang ini, okey, ni first. Okey. Kita dah habis dah, settle dah soalan yang untuk yang pertama ni. Kita nak soalan yang kedua. Klik tambah ni, add question. Okey. Contoh, katakanlah dekat soalan ni kita nak letak gambar. Okey, klik kat sini. Tenek, kita pergi sini, nampak tak ada gambar ni? Ini untuk kita attach gambar. Bukan kat sini tau. Bukan kat sini. Kalau kat sini dia akan keluar gambar dekat section lain. Sekarang ni kita nak tambah gambar dekat section yang ini. Jadi klik gambar yang ini. Insert, browse daripada kita punya apa namanya? Kita punya file. Contoh je nak gambar ni. Okey, besar gedabak. Kita nak boleh adjust, kita nak adjust boleh. Klik kat gambar. Lepas tu adjust lah, drag kecil. Tak payah besar-besar kan. Okey, soalannya, nyatakan bilangan orang yang sedang berlari di dalam gambar di bawah. Contoh, kalau ayat salah, minta maaf lah. Okay, alright. So, kat sini, katakanlah kita nak buat short answer. Lepas tu, ada short answer. Lepas tu, pastikan required. Lepas tu, answer key untuk kita buat skema jawapan. Soalan ni buat bagi satu markah je. Ni satu markah. Okey, bagi apa dia punya skema jawapan. Contoh 1 2 3 4 5 6. 6. Okey, kadang-kadang ada juga budak dia buatnya 6, dia eja 6. Kadang-kadang bila dah eja ni ada pula budak buat semua huruf besar. 6. Maksudnya kita kena fikirkan, kalau kita nak buat short answer ni, kita kena fikirkan agaknya budak ni nak buat macam mana. Agaknya budak ni nak buat macam mana. Ni huruf kecil semua, ni huruf besar semua. Kadang-kadang ada budak depan je huruf besar. Kan? Kita tak tahu. Jadi kebarangkalian ni kita kena masukkan dalam skema. Sebab bila tak ada dalam skema, bila budak jawab, katakanlah dalam skema kita tak ada yang ini, E, N, A, M, huruf kecil semua. Bila budak jawab begini, salah dia akan dapat tak dapat markah kat situ. Jadi nanti dia confused lah. Okay. Okay, bila dah settle yang ni, klik done. Okay. Multiple choice dah buat, insert gambar dah buat, lepas tu masukkan skema dah buat. Okey, lepas tu apa lagi nak buat? Nak ajar. Okey, nak tengok macam mana kita nak share benda ni. Tu tengok respon dah ada, respon yang you buat tadi. 0 per 1. Tengok kan? Okey, alright, macam mana kita nak share? Kita pergi send, klik send. Okey, dekat sini dia akan ada send via email. Yang ini dia akan bagi send via link. Maksudnya inilah link yang selalu kita masuk dapat dalam WhatsApp tu. Okey. Okey, sekarang ni katakanlah untuk tahun 1 ni tadi tambah dan tolak. Contoh katakanlah minggu depan giliran Punes buat tahun 1. Jadi katakanlah Punes dah buat benda ni, kemudian Punes kena juga share dengan Kanaga, kena juga tahu murid dia boleh dah buat ke belum. Jadi tugas Punes bila dah buat yang Google Form untuk kelas tahun 1 minggu depan, Punes kena add collaborator ni. Kenapa? Sebab nanti Kanaga pun nak dia pun nak apa namanya? Nak tahu budak dia berapa orang yang buat. Budak Punes berapa orang yang buat. Kan? Okay, so kat sini macam mana nak add collaborator? Pergi dekat ini Ju sebagai owner.
pergi dekat invite people bawah ni, klik masukkan email Kanaga. Contoh macam Ju, katakanlah Ju buat, Ju kena share dengan Kak Ina dengan Kak Sherry. Jadi Ju masukkan email Kak Sherry. Itu. Dan email Kak Ina. So nanti, okey, dekat sini jangan lupa mesti klik can edit gambar pensel ni. Kemudian send. Nanti diorang akan terima email tau. Tapi pastikan on a setting klikkan dekat prevent editor from changing access and adding new people. Maksudnya Kak Ina dengan Kak Sherry tak boleh add orang lain untuk access pada Google Form ni. Okey, hanya Ju je sebab Ju owner, Ju je yang boleh addkan orang untuk access. So klik save changes. Okay, so yang ini send. Nanti diorang Kak Ina dengan Kak Sherry dia akan terima email untuk collaborate benda ni. Alright, okay, pergi balik dekat atas ni. Specific people can access. Tengok, dekat sini pun dah okay dah, specific people. Okay je. Okay, so sekarang nak pergi mana? Okay, done. Okay, pergi balik send. Pergi dekat send via link. Shorten kan. Klik dekat tikkan box shorten URL ni. Aku ketuk juga budak ni garang. Okay, so yang ini dia dah shorten kan. Jadi copy lah ia. Klik je copy ni. Kemudian share lah dekat WhatsApp. Okay. Ataupun okey, itu tadi kerja-kerja sebelum kita delivered Google Form tu pada murid. Sekarang ni bila kita dah deliver benda tu pada murid, murid dah buat apa semua, macam mana kita nak check yang berapa orang dah buat, berapa orang yang masih belum buat. So tak perlulah kita tunggu dekat WhatsApp ataupun minta dia PM kita, kan? Okey, macam mana nak check? Pergi balik dekat email kita. Pergi kat 9 titik yang sebelah kanan ni. Ambil balik sheet. Kemudian pergi dekat garis 3 ni. Sebelah kiri atas. Ambil form. Okey, ambil recent form yang kita buat tadi. Okey, tambah dan tolak. Okey, nampak tak ada gambar orang dua ni? Gambar dua ni bermaksud kita dah share. Maksudnya benda ni kita bukan miliki seorang. Kita dah share dengan orang lain. Okey. Contoh macam ni. Tak ada gambar orang. Maksudnya ini hanya Ju je yang boleh nampak. Panjang jisim ni. Dan isi padu ni Ju dah share dengan Kak Ina dengan Kak Sherry. Itu sebab ada dua orang gini. Okey. Double klik dekat yang tambah dan tolak tadi. Okey. Kita nak tahu berapa orang yang dah buat ni. Aku dah bagi soalan ni. Tapi berapa orang yang dah buat? Tengok di respon ini. Nampak tak? Ada 3 respon. Okey. Klik. Okey, daripada respon ni kita boleh tahu ini insight dia lah. Okey. Okey, kita dapat tahu nama budak yang dah buat. Okey, daripada sini kita tahu kelas 1B seorang je dah buat, kelas 1K seorang juga yang buat. 1M dengan 1 Sina belum buat. Okey, kat sini pun kita boleh tahu dekat soalan pertama berapa orang yang salah, berapa orang yang betul. Okey. Kat nombor 2, soalan 2. Oh, so, dua-dua betul jawabnya. Alright. Kemudian kalau nak tengok individual boleh juga. Tengoklah individual. Tapi yang ni leceh lah sebab kita tengok satu kiranya macam kan kita tengok satu kertas soalan A, Minah kita tengok satu kertas soalan Hairani kita tengok satu. Itu penat. Tengok yang kat sini je, yang depan ni. Summary ni. Alright, so senanglah kita nak buat refleksi. Kan? Okey, itu saja daripada Ju. Yang mana terlebih terkurang Ju minta maaf. Kalau terkurang tu Ju minta maaf sebab Ju pun masih belajar benda ni secara basic je lah. Ini adalah yang basic sangat. Okey.